Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lepas saya ada join satu produk launching dari Deepcool, and dalam event tu ada satu kontes yang mana kami diberikan satu kertas. Dalam kertas tu ada tertulis sentence enjoy your cool life. Dari perkataan-perkataan ni kami kena ekstrak seberapa banyak perkataan yang boleh dihasilkan menggunakan alfabet-alfabet tadi. Sebagai contoh encore gitu. Biasanya saya tak ambil pot lah dengan benda-benda macam ni. Lantak kau, siapa menang ambil pergilah. Saya memang join lucky draw sahaja. Tapi at that time saya fikir why not saya guna AI iaitu ChatGPT. Lagipun ChatGPT ni adalah language based AI. Basically dia macam cikgu tata bahasa kita, cikgu language kita. By right kalau saya guna dia, saya boleh menang kontes ni kan. So, ini perkataan-perkataan yang mampu dihasilkan oleh ChatGPT, but bila pemenang diumumkan seperti tajuk yang saya tulis, saya kalah dengan manusia biasa. Benda ni ada sebab dia. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey, in case anda tertinggal kapal, apakah itu ChatGPT? Anda selalu bacalah perkataan ChatGPT, tapi anda tak ambil kisah langsung, anda tak tahu apakah itu ChatGPT. Basically, ChatGPT ialah language based AI. Dia adalah satu artificial intelligence yang akan bantu kita berkenaan dengan language. Ala-ala cikgu bahasa lah. Bahasa Melayu boleh, bahasa Japanese boleh, even lorak Kelantan, lorak Terengganu pun tak ada masalah. Dia boleh jawab kepada kita. Cuma in order untuk jawab soalan-soalan yang ditanya oleh user dia bukan sahaja kena tahu tata bahasa, tapi dia kena tahu konteks perbualan tu sendiri. So, untuk tahu konteks perbualan, dia kena tahu tentang fakta, dia kena tahu tentang teori, even dia kena tahu isu semasa yang sedang berlaku. That's why dengan ChatGPT ni kita boleh tanya semua benda. Kita boleh tanya semua benda dalam semua language, termasuk dengan lorak Kelantan dan juga lorak Terengganu yang saya bagi tahu tadi. Tapi kita kena pandai tapis lah. Bukan semua jawapan yang dia bagi kepada kita tepat. Sebab kita kena tahu jawapan-jawapan yang dia bagi kepada kita ni berdasarkan fakta-fakta ataupun data-data yang dia dapat dari internet dan juga data-data yang dimasukkan oleh pengguna. Bayangkan kalau ada 1000 pengguna ChatGPT ni bagi tahu kepada dia yang kambing itu adalah sejenis cecair, end up dia akan percaya yang kambing itu adalah sejenis cecair. Dia bukanlah ada otak untuk fikir dan tengok benda tu, tapi dia mampu analisis data-data yang kita bagi kepada dia dan keluarkan satu fakta yang dipersetujui tepat. Kena tahu benda tu. Dia adalah satu jawapan yang dipersetujui oleh orang ramai. Kalau semua kata hitam adalah biru, maka ChatGPT akan define yang hitam adalah biru. That's why kita kena tapis jawapan yang kita dapat. Apa yang menarik kan? Sebenarnya bukan ChatGPT sahaja language based AI yang ada atas muka bumi untuk kita sembang. Ada juga Bing AI yang dibuat oleh Microsoft based on ChatGPT version yang keempat, dan ada juga Google Bard. So far saya tak pernah try lagi Google Bard, tapi kalau anda tanya saya antara ChatGPT dengan Microsoft Bing AI, yang mana saya suka, jawapan saya ialah Microsoft Bing AI. Yang pertama sebab dia sangat mudah, dia memang built-in dalam anda punya PC ataupun anda punya laptop, iaitu dekat Microsoft Edge yang sudah disediakan kepada kita. Yang kedua sebab kalau saya search Ashraf Jeffrey, siapakah Ashraf Jeffrey?
ChatGPT tak mampu bagi jawapan kepada saya. Dia tak kenal saya siapa. Tapi kalau kita search kalau kita sembang, kita tanya dekat Bing AI, dia mampu bagi jawapan yang tepat. Dia akan go through website dulu, kemudian dia akan go through Instagram, dia akan go through TikTok, and dia akan go through YouTube, dan dia akan meshkan data-data dan keluarkan kepada saya, bagi jawapan yang tepat kepada saya. The same thing goes to kalau saya tanya ChatGPT, siapakah tech YouTuber yang ada dekat Malaysia, dia keluarkan semua tech YouTuber yang tak ada saya pun dekat dalam dia. Tapi kalau kita tanya dekat Bing AI, dia akan bagi jawapan yang bagi saya lebih munasabah lah. Bukan sebab saya ada dekat dalam sana, tapi channel-channel yang dia recommend ni bagi saya lebih tepat berbanding dengan channel yang direkomend oleh ChatGPT. So, pada peringkat awal, saya minta ChatGPT untuk extract as much as word yang boleh dihasilkan dari perkataan enjoy your cool life tadi. And jawapan dia bagi kepada saya enjoy satu perkataan, your satu perkataan, cool satu perkataan, life satu perkataan. Saya macam what the heck, benda ni aku pun boleh buat kan. But saya tahu yang saya bagi arahan yang tak tepat kepada dia. So saya tukar arahan saya. Please make as much as possible word dari perkataan enjoy your cool life. Saya bagi reference, saya bagi example macam contoh encore, lepas tu ada null kan. So dari situ dia hasilkan semua perkataan yang saya sedang tunjuk kepada anda ni. Dengan banyaknya perkataan ni, saya agak yakin yang saya akan menang sebab saya tengok perkataan ni, saya fikir balik, saya personally tak mampu nak hasilkan sebanyak perkataan sebanyak yang ChatGPT mampu buat. Tapi bila diumumkan pemenang, tengok saya kalah. Saya fikir, saya tahu jawapan dia apa. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan dengan anda tentang event yang saya hadiri. Ini adalah event yang dianjurkan oleh Deepcool. Mereka bukan sahaja nak perkenalkan produk baru mereka kepada media dan juga YouTuber, tapi dalam masa sama mereka pun nak perkenalkan konsep baru yang dibawa oleh mereka. Kalau anda perasan kan, lately ataupun recently, packaging untuk produk Deepcool ni memang dah berubah lah. Dia pakai kotak coklat yang premium tu, kemudian dia balut dengan image produk tu sendiri. Kalau dulu dia lebih macam gaming type, tapi kali ni dia lebih kepada minimalis. Nampak ala-ala NZST sebenarnya. Tapi saya sukalah dengan dia punya penampilan baru, appearance baru mereka ni memang nampak kemas. Even mereka punya logo pun mereka dah tukar. Kalau dulu logo mereka nampak macam klasik sikit kan. Tapi kali ni nampak lebih modern, nampak lebih kemas. Untuk gaming line up, mereka tak ada satu, kita kata, logo yang baru. Kalau dulu gaming line up mereka ada Gamerstorm, tapi kali ni tak adalah. Dia memang pakai logo asal mereka. Ada satu sahaja. Mereka unify kan benda tu. So dekat event tu mereka fokus kepada dua line up. Satu AK series punya cooler, tapi mereka guna yang baru iaitu AK series digital. Kemudian CK series punya casing. Sama juga CK series punya digital. Basically untuk tahun 2023 onward ni mereka akan fokus kepada digital screen. Dekat screen tu, dekat CPU cooler, tak kisahlah AK520 digital ke, dekat situ kita boleh tengok prosesor kita suhu prosesor, kita boleh tengok keadaan kita punya PC lah. Sebelum ni saya ada review CK520 digital. Dekat casing tu, dekat bahagian hadapan kita boleh tengok dia punya status PC kita punya processor suhu dia berapa, graphic card suhu berapa. And the best thing about CK520 digital ataupun mungkin semua yang line up baru ni, cara dia connect digital screen kepada kita punya monitor tu, dia tak pakai kabel yang pelik-pelik. Dia tak pakai yang kita kata extra kabel lah. Dia just tumpang kabel USB 2.0. Untuk CPU cooler, yes, dia akan ada extra kabel which is USB 2.0. And menariknya, kita tak perlu pakai apa-apa software. Dia akan automatic detect. Ini yang saya suka lah tentang line up terbaru mereka. Cuma yang buat saya impress tentang produk terbaru Deepcool ni ialah bukan dia punya air cooler, bukan dekat dia punya casing, tapi dekat dia punya liquid cooler. Cuma liquid cooler mereka tak fokus sangat. Saya just nak guna peluang ni untuk kongsikan dengan anda. Saya review LT720 dengan LT520 dari segi estetik tu, kita tengok gambar dia, kita tengok dekat kotak, kita macam lawa gila lah benda ni. Tapi bila kita tengok real life punya produk, dia macam
design wise tu okey, cuma material yang dia guna dekat waterblock tu bagi saya tak berapa cantik. Dia senang calar lah. Saya ada bagi feedback dekat marketing Deepcool ketika tu, dia kata nanti dia bagi tempered glass. Gurau-gurau saja kan. But the best thing about LT720, sepanjang saya hidup ni sampai 2023 sampai video ni direkod, saya tak pernah main dengan liquid cooler sebagus LT720 dengan LT520. Performance dia gila padu guys. Kalah Cooler Master, kalah Arctix. At least untuk masa ni lah. Kalah NZST, kalah Silverstone. Memang mantap gila guys. That's why kalau anda cari satu liquid cooler yang mantap, anda boleh beli LT720. At the event actually mereka pun ada tunjuk satu liquid cooler yang mana dekat liquid cooler tu ada digital screen juga. And bagi saya menarik tentang model tu ialah kita tak nampak pun bingkai antara screen dan juga bahagian bukan skrin. Saya dah cuba suluh cari-cari tak jumpa. Memang cantik gila lah. Okey, balik pada cerita ChatGPT tadi. Kenapa saya kalah? Jawapan dia ialah arahan yang saya bagi tak tepat. Arahan ni kita panggil dia sebagai prompt lah. Mungkin bila kita bercakap tentang language, dia punya prompt ni tak obvious sangat kesalahan dia, kekurangan dia. Tapi kalau kita nak hasilkan image menggunakan AI ni, dia punya prompt tu memang mainkan peranan yang besar lah. Kalau kita nak guna Midjourney macam yang saya pernah buat video sebelum ni, kalau anda belum tonton, saya sediakan link tonton dalam ruangan description box below. Ataupun kita boleh guna Microsoft Bing AI untuk hasilkan gambar. Sebagai contoh, saya hasilkan gambar orang tua pakai baju Melayu. Saya describe simple macam ni and hasil dia adalah seperti yang anda dapat tonton sekarang. Cuma kalau saya ubah saya punya prompt, saya punya arahan tu kepada lebih detail background dia macam mana, lens yang saya nak ambil, saya nak guna tu macam mana, dia akan jadi lebih detail seperti yang anda dapat tengok sekarang. And of course benda ni akan makin baik dari masa ke semasa. That's why bagi saya untuk tahun 2023 ni, nak tak nak anda kena belajar guna AI, anda kena belajar tulis prompt, anda kena belajar tulis arahan. Saya nak kata AI akan ganti tugas manusia tu macam susah sikit. Tapi kalau anda tahu tentang prompting, anda tahu tentang AI, at least dia mampu memudahkan hidup anda. Anda boleh guna AI untuk hasilkan logo anda punya syarikat. Anda boleh guna AI untuk hasilkan poster promosi anda. Anda boleh guna AI untuk hasilkan wallpaper PC anda yang mantap gila lah. So kalau anda berminat untuk cuba dengan AI ni, saya sediakan link untuk anda main dengan ChatGPT dekat dalam ruangan description box below. But macam saya bagi tahu kepada anda, the best yang paling simple anda main ialah Microsoft Edge atau Microsoft Bing AI, yang mana dia dah ada dekat Microsoft Edge. Microsoft Edge memang ada dalam PC kita. As long as anda pakai Windows, tak kisahlah Windows 10 ke, Windows 11 ke, dia ada dalam PC anda. Anda guna dia untuk download Google Chrome je awal-awal dulu. Sekarang anda tak guna dia. And sorry to say, sekarang anda kena guna dia balik sebab dia ada satu AI yang sangat-sangat bagus. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.